Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV dan kita masih lagi menumpukan perhatian kepada bencana banjir yang sudah pun masuk hari yang ke-7 hari ini dan sesungguhnya lah kita tahu bahawa ramai yang masih lagi dalam proses untuk memulihkan diri mereka sendiri dan keluarga mereka setelah dilanda banjir. Dan kita tahu 8 negeri yang mengalami bencana banjir kali ini dikatakan begitu serius sekali dan alhamdulillah dengan keadaan cuaca yang semakin baik ketika ini ramai yang sudah pun dapat kembali semula ke rumah, membersihkan rumah dan sebagainya, dan kita harap cuaca sebegini mungkin akan berkekalan dan sekurang-kurangnya akan memberikan satu sinar yang cemerlang semula kepada mereka yang terjejas disebabkan oleh bencana banjir. Dan hari ini kita masih lagi akan sembang-sembang berkaitan dengan isu musibah banjir ini, dan topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah musibah banjir, ikhtiar mengurang risiko. Ini satu persoalan yang cukup penting dan menarik. Sebenarnya kita ada tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang yang merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun ringkasnya KASA. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Baik, alhamdulillah, terima kasih menjemput saya. Ya, ini sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Sebelum kita pergi kepada persoalan yang penting berkaitan dengan musibah banjir ini, sesuatu yang perlu kita perjelaskan sebenarnya Datuk Seri. Apakah Datuk Seri sendiri menjangkakan bahawa musibah banjir kali ini begitu serius sekali sebenarnya? Terima kasih. Pada hemat kami, khususnya di kementerian, kita ada purata banjir setahun dan kita dapati curahan hujan yang ada pada peringkat awal tahun ini cukup banyak. Dan kita menjangkakan sepanjang tahun akan banyaklah sebab agak ketara. Contohnya bulan 7, bulan 8 yang biasanya musim kering, tetapi di tahun ini musim yang lebat dengan hujan di mana-mana saja. Jadi kami menjangkakan sesuatu yang luar biasa berlaku pada tahun ini. Dan bila kita bercakap tentang isu ini juga, apabila berlaku banjir, kita tahulah semua pihak mahukan penyelesaian segera, penyelesaian bersifat ad hoc. Jadi keutamaannya diberikan oleh KASA sendirilah dalam tempoh seminggu ni tu. Apa yang dilakukan sebenarnya Datuk Seri? Pertama sekali, kami sebagai kementerian yang bertanggungjawab kepada pengairan dan saliran, tumpuan kami ialah memastikan bahawa banjir ini dapat dikurangkan dari segi takatnya, daripada yang tinggi itu kita akan kurangkan. Tiada banyak cara lah pengurangan itu. Dan selain daripada kita menggunakan kaedah biasa, kita juga menggunakan beberapa inovasi yang lain. Kami lebih beri tumpuan kepada bagaimana nak pastikan yang banjir yang telah berlaku itu dipahami sebabnya. Sebab itulah kita memperkenalkan beberapa konsep baru supaya orang faham. Contohnya banjir di pantai timur tu biasanya ialah monsun timur laut. Jadi kaedah menyelesaikan monsun timur laut tu dari jangka masa pendeknya kita tahu macam mana, dan sebab itulah orang Kelantan, Terengganu, Pahang ini dia agak bersahaja menghadapi banjir ini. Mereka boleh bermain-main lagi dengan banjir. Tetapi banjir yang kita hadapi yang menjadi persoalan kita di Selangor, khususnya di Negeri Sembilan, ialah banjir genang, banjir yang 1 minggu tak surut-surut. Jadi kaedahnya berbeza dan kita juga harus faham fenomena banjir genang ni. Okey, nanti kita nak sentuh tentang banjir genang. Itu sesuatu yang penting juga untuk kita wawarkan kepada penonton-penonton kita. Tetapi bila kita bercakap tentang amaran hujan, ribut petir dan sistem maklumat awal banjir yang telah pun diperoleh, tapi mengapa agaknya apakah kita ketika itu belum bersedia sebenarnya tu? Ya, saya fikir rakyat Malaysia tidak begitu prihatin secara keseluruhannya kepada keadaan cuaca. Sebab itulah tak ada orang yang nak sebelum pergi kerja tengok ramalan cuaca. Saya kalau contohnya saya belajar di England dulu, ada menjadi satu kewajipan melihat ramalan cuaca dulu pagi tu. Apakah jenis baju kita nak pakai, kasut apa nak pakai, nak bawa baju sejuk tak, dalam beg kita apa jenis beg yang kita nak bawa, sangat bergantung kepada ramalan cuaca pada
hari itu. Katalah pagi tidak sejuk, petang sejuk dan hujan. Jadi ada pakaiannya yang tertentu. Tapi orang Malaysia, apapun keadaan cuacanya, kita berada dalam suasana yang sangat santai, naik kereta ataupun naik apa saja kenderaan pergi ke tempat kerja, ke sekolah. Kita tidak biasanya lah pada pengamatan saya tidak meletakkan ramalan cuaca itu sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan harian. Baik, satu lagi isu juga yang saya nak dapatkan pandangan Datuk Seri lah. Di awal tadi pun Datuk Seri ada menyebut bahawa banjir berlaku disebabkan oleh taburan hujan seharian yang sama dengan tempoh sebulan. Itu sesuatu yang penting dan menarik sebenarnya. Dan tetapi ada juga pandangan dan pendapat yang mengatakan bahawa ini bukan antara sebab yang berlakunya bencana banjir ini. Ada sebab-sebab lain, ada punca-punca lain. Ya, saya nak jelaskan, ini perkara yang mungkin hanya meluahkan pandangan tetapi tidak mempunyai data yang lengkap. Siang tadi kami berbicara tentang keseluruhan taburan hujan. Sebagai contohnya di Raub, di Raub Pahang, pada 19 hari bulan, pada 18 hingga 19 hari bulan tu, ada satu selemasa 12 jam, taburan hujannya ialah 883 mm dalam masa 6 jam. Ini mungkin taburan hujan yang paling tinggi pernah berlaku di Malaysia. Contohnya ketika hujan lebat, banjir besar di Kelantan pada tahun 2014, itu 1000 mm untuk seminggu. Ini 883 untuk 12 jam. Ya, di Raub. Sebab ada sampai sekarang saya dapati dalam tinjauan saya semalam, semasa kita berada di Mentakap, kita dapati air masih lagi bergenangan di sana. Sebab taburan hujan itu luar biasa. Begitu juga dengan Kuala Lumpur. Saya fikir sekarang kami telah mencari data-data. Dalam tempoh yang terdekat yang kami dapati sekarang ni, kita tak pernah lagi mencatatkan lebih pada 360 mm untuk tempoh masa 3 jam. Ya, ini satu yang sangat luar biasa. Dan bayangkan, mungkin orang tak faham apa maksud 300, 800 ni. Purata hujan di Malaysia setahun ialah 240, 2,400 mm. Bayangkan dalam masa 12 jam saja di Raub itu 883. 30% taburan hujan setahun secara purata di Malaysia itu berlaku dalam masa 6 jam di Raub. Ya, dalam masa 12 jam di Raub. Jadi ini sesuatu yang luar biasa yang bagi saya, kita sangat bersyukur walaupun ada kematian, walaupun rumah banyak yang ini, tetapi sekurang-kurangnya sistem ada dalam negara kita. Longkang-longkang kita walaupun tersumbat banyak tetapi masih boleh mengalirkan air. Ya, dan penduduk-penduduk kita yang berkependudukan padat, itu tidak menjadi mangsa kepada keadaan yang tidak mempunyai kesiapsiagaan yang tinggi. Contohnya saya sebutkan pada 19 hari bulan yang lalu, di mana di Kuala Lumpur kita telah berjaya melencongkan air, bukan saja melalui kemudahan smart tunnel yang kita ada tu, balah juga kita telah menggunakan kemudahan yang lain. Contohnya pintasan air Keruh, Sungai Keruh, Sungai Gombak, Sungai Bunus dan sebagainya. Ini secara keseluruhan kita dapat memintas jumlah yang sangat banyak. Sebagai contohnya, jumlah air yang boleh kita takung pada masa hujan yang sangat lebat itu bersamaan dengan 10.8 juta mita padu, ataupun sama juga 4,320 kolam renang sukan Olimpik. Itu air yang kita takung supaya air itu tak masuk ke dalam sungai secara serentak dan menyebabkan Kuala Lumpur banjir. Ya, saya fikir satu perkara yang kita sangat bersyukur ialah Kuala Lumpur tidak terjejas. Walaupun Kuala Lumpur adalah di antara hulu dan hilir, iaitu Shah Alam dan Kelang. Dalam konteks itulah, termasuk juga yang lain-lain, saya fikir di Kuala Langat dan sebagainya. Macam di Selangor tu apa masalah? Masalahnya ialah di dataran, di hilir, dan kita berhadapan dengan perubahan aras air laut yang turun dan naik, ya, sebab kita ada pasang surut air setiap 6 jam lebih kurang macam tu. Ya, ketika air naik,
aliran air daripada sungai ni tak boleh keluarkan ke laut. Jadi dia bergenang di situ, akhirnya masuk ke kawasan-kawasan perumahan, contohnya ke Bukit Canggang yang kita alhamdulillah dapat selesaikan dah 6 hari saya fikir. Hari ini saya nak sebutkanlah, kita mengucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri khususnya Kerajaan Selangor dan juga agensi-agensi termasuk Jabatan Pengairan dan Saliran, Nahrim yang berusaha menggunakan kaedah yang bukan konvensional, yang sangat inovatif bagi saya, membolehkan air bergenangan itu tidak berlanjutan. Kalau biasa di Johor, orang Johor panggil air banjir termenung, 3 minggu air tak surut-surut dan sebagainya. Apa teknologi yang digunakan sebenarnya? Kita menggunakan dua teknologi. Pertama sekali kita menggunakan terusan. Jadi kita bina terusan kecil yang ada. Ya, kita menggunakan jentera. Dalam masa 1 jam menggunakan dua jentera berat itu, kita dapat mengorek keluasan yang sangat besar. Akhirnya kita pam air masuk ke situ. Sebab sekarang kita tak boleh pam air ke laut, ke sungai. Sebab sungai itu lebih tinggi, satu. Yang keduanya, kita tak boleh bawa pam air itu ke tebing sungai disebabkan oleh air yang tinggi. Yang ini kaedah yang kita gunakan, ya. Untuk mengorek terusan itu kita mengambil masa kurang daripada 4 jam. Ya, jadi air yang kita tu sedut masuk dalam terusan tu. Jadi kawasan perumahan itu alhamdulillah dapat dikeringkan, disurutkan airnya. Mungkin ada tak lagi inovasi lain yang mungkin digunakan ataupun dilakukan? Selain daripada itu kita guna evaporator. Ini kalau kita ada kawasan, bagi yang tidak ada kawasan, sebagai contohnya yang kami buat di Batu Pahat kira-kira bulan 6 ke bulan 7 saya lupa, kita menggunakan evaporator. Kita gunakan ni gambar yang dalam TV ni. Ya, kita gunakan tekanan, kemudian masuk dalam satu pipe. Di pipe tu ada muncungnya. Muncung itu yang menyebabkan air itu menjadi wap air lah. Ya, secara tak langsung, tak perlu dialirkan ke mana-mana, dia dah jadi wap air. Ya, jadi secara tak langsung juga kita dapat mengurangkan air genang tersebut. Jadi ini ada perkara yang saya fikir, selain daripada kita menghadapi musibah yang sangat besar, kita juga harus berfikir bagaimana kita nak maju ke depan menggunakan musibah ini. Mungkin ini menjadi pendorong pada kita akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh atasi. Ada banjir, kita pastikan banjir genang. Ini kaedah. Kita ada 4 kaedah sebenarnya. Ini kaedah yang terbaru yang rakan-rakan saya di JPS dan Nahrim majukanlah. Saya ucap tahniah kepada mereka. Kalau kita imbas kembali, Datuk Sri, bila kita bercakap tentang bencana banjir, ia bukanlah sesuatu yang baru sebenarnya. Pernah berlaku banjir besar pada tahun 1971, hampir-hampir menenggelamkan Kuala Lumpur. Kalau kita lihat pada visual yang dimainkan semula dalam media sosial khususnya. Kemudian pada tahun 2014 juga, kalau tak silap saya pun, kita juga mengalami bencana banjir yang cukup serius, terutamanya di Kelantan, di Pulau Pinang. Jadi apa yang boleh kita pelajari daripada apa? Saya fikir yang kita dapati sekarang ni, banjir yang berlaku ni disebabkan oleh, saya berkeyakin macam tu, disebabkan oleh perubahan iklim yang sangat ketara. Ya, jadi isu perubahan iklim yang kita sebut-sebut, baru-baru ni kita berada di Glasgow di Scotland, bincang tentang perubahan iklim dalam Konvensyen Kerangka Perubahan Iklim Bangsa Bersatu, COP26, dan isunya ialah ketidaktentuan cuaca. Jadi kita tak boleh meramalkan cuaca tu. Dia bukan lagi musim hujan di hujung tahun. Tiba-tiba saja musim hujan kita di mana-mana, di taburannya sepanjang tahun. Tiba-tiba Melaka menjadi tempat yang sering dilanda banjir. Jadi untuk berhadapan dengan masalah ni, kita terpaksa mengubah kita punya kaedah menguruskan banjir. Contohnya saya sebutkan kepada pegawai-pegawai di kementerian, kita tak boleh lagi menggunakan reka bentuk sedia ada dari segi penentuan berapa keluasan longkang. Cik Syakawi mungkin saya selalu sebutkan ini, saya tulis puisi tentang longkang. Ya, sebab untuk mengatasi masalah banjir ini, yang paling penting sekali bagi kita ialah mengalirkan air. Dia ada 2 cara nak mengalirkan air itu. Satu melalui longkang, yang keduanya kita masukkan air itu dalam bawah tanah. Kalau kita nak masukkan ke bawah tanah, kita kena tanam banyak pokok. Ya, ataupun sekurang-kurangnya air itu akan mengalir secara perlahan dan sebahagiannya akan masuk ke bawah tanah. Yang keduanya ialah kita bina longkang. Jadi longkang ini seumpama urat nadi dalam urat-urat dalam badan kita. Kita nak masukkan air itu, kita kena tanam banyak pokok. Yang keduanya ialah kita bina longkang. Jadi longkang ini seumpama urat nadi dalam urat-urat dalam badan kita. Kita nak masukkan air itu, kita kena tanam banyak pokok. Yang keduanya ialah kita bina longkang. Jadi longkang ini seumpama urat nadi dalam
Kalau longkang tu tersumbat, jadi air itu tak boleh mengalir. Betul juga dan darah kita tak boleh mengalir. Jadi pastikan yang longkang kita ni cukup besar. Kemudian yang cukup besar itu harus ataupun mestilah tidak tersumbat. Ya, jadi banyak longkang kita tersumbat dalam perjalanan saya saya tidak terlibat macam membantu mangsa-mangsa yang biasa orang bantu. Ya, tapi saya lebih kepada melihat persekitaran, bagaimana kita nak pastikan yang banjir tak berlaku lagi dalam tempoh terdekat dan sebagainya. Isu yang paling besar sekali, satu, tersumbat disebabkan oleh semak samun. Ya, ada juga orang yang membina kemudahan ataupun infra di reserve sungai contohnya, hingga kan menyebabkan sungai itu alirannya tergenala, ataupun parit itu aliran tergenala disebabkan oleh mereka tanam pisang, ya, macam-macam lah. Kalau saya sebutkan mungkin agak lucu, tapi ada juga yang tidak menghiraukan tentang pembuangan sampah. Saya dapati ada 2-3 tempat yang saya pergi baru-baru ni, di pinggir longkang itu, di pinggir parit itu, di mana mereka buang sampah. Tempat dia membakar sampah. Sebelum bakar sampah tu dia akan kumpul dulu setiap petang ke 2 hari sekali ke dia kumpulkan sampah. Kemudian dah banyak sampah dia bakar, contohnya lah. Tapi kalaulah sebelum dibakar itu hujan contohnya, jadi habis semua sampah yang dikumpulkan itu akan masuk ke dalam longkang. Dan ini penyebab yang akhirnya implikasinya menyebabkan banjir di kawasan tersebut. Ya, sebab aliran air itu diganggu oleh sampah-sampah, samping kekotoran lah. Jadi ini perkara yang fundamental yang kita mesti selesaikan. Dan tidak ada kerajaan yang boleh nak menyelesaikan masalah ini kecuali masyarakat secara keseluruhan yang bersedia untuk membantu lah. Selain daripada itu, Datuk Seri, apakah betul ataupun tidak kalau kita juga mencangkakan bahawa mungkin juga projek-projek pembangunan yang didirikan di negeri-negeri juga mungkin tidak memberi perhatian yang serius untuk menyediakan longkang yang bersesuaian, parit yang bersesuaian dan sebagainya. Apakah itu juga dia ada dua dalam konteks pembangunan, ada 2 isu penting. Pertama sekali lokasi. Kita jangan buat pembangunan di tebing sungai di mana 2 sungai bertemu. Itu tempat yang the confluence of rivers lah. Itu sangat bahaya. Ya, sebab di situ kita tak tahu, mungkin aliran di sini banyak, aliran di sini sedikit. Okey. Kalaulah dua-dua aliran tinggi, ya, aliran sungai itu banyak, dia menyebabkan banjir kawasan tersebut. So biasanya kawasan-kawasan tersebut kita jadikan sebagai reserve sungai. Dalam Majlis Air Negara yang diadakan pada 18 hari bulan, saya lupa apa bulan baru ni, 12 bulan mistaken, Perdana Menteri bersama dengan menteri-menteri besar dan menteri-menteri persekutuan, kita bincang tentang banyak perkara tentang air di negara kita. Pokok yang penting sekali ketika dibincangkan tersebut adalah tentang reserve sungai yang dicerobohi, yang menyebabkan aliran sungai itu makin mengecil. Katalah kita sungai itu 50 meter. 50 meter lagi reserve sebelah kiri, 50 meter lagi reserve sebelah kanan. Tiba-tiba di 50 meter ni tak ada ataupun tinggal 10 meter sahaja. Jadi bila berlaku banjir, kita hanya ada 70 meter saja nak menakung air yang banyak itu. Ya, sedangkan yang diperlukan adalah 150 meter. Jadi sungai tersebut telah mengecil dari segi kapasiti dia untuk menakung air, dan telah diputuskan di mana ada sungai yang besar mesti ada reserve sungai. Jadi ada di antara kita yang rasa tak bersalah sebab ini tanah kerajaan duduk buat pembangunan di situ, bina rumah, bina kedai, separuh tu buat kilang kat situ. Dan saya tak tahulah bagaimana hal tersebut berlarutan, tetapi yang penting kita sebagai orang yang sedar, warga yang sejahtera, warga yang santun, kita mesti tahulah ini akan bukan saja merosakkan negara kita, tapi merosakkan syarikat kita, rumah kita yang berada di pinggir sungai yang dalam reserve sungai itu. Jadi perkara itu harus ditangani. Nombor satu ialah lokasi. Yang kedua ialah spesifikasi. Ya, spesifikasi sangat penting. Sebab itulah dari masa ke semasa saya tak nak bincang benda ni secara umum sebab banyak orang mungkin salah anggap. Sebab kita kena belajar betul lah benda ni dalam bidang kejuruteraan, hidrologi, kejuruteraan awam. Ya, kita panggil average recurrence interval, ataupun berapa sela masa perkara itu berlaku. Jadi itu asas reka bentuk kita. Saya bagi secara mudah aja, semua reka bentuk berkaitan dengan sungai, contohnya barrage, empangan,
tebatan banjir yang berhampiran dengan laut, itu semua kita gunakan sela masa 100 tahun. Maknanya kita jangkakan berdasarkan pada statistik 100 tahun baru sekali kena. 100 tahun tu bila, sama ada buat besok kena, itu soal lain. Jadi menerusi statistik kita dapati 100 tahun sesuai. Okay? Selepas daripada tu yang lain-lain ni berurutan lah. Contohnya ialah longkang yang masuk ke sungai tersebut, anak sungai tersebut, dia punya design ialah 70 ARI. 70 tu bergantung kepada dua perkara, kedalaman dan kelebaran longkang ke, anak sungai ke dan sebagainya. Sampailah yang paling ujung sekali. Yang paling ujung tu sekali biasanya 5. Dan 5 ni biasanya kawasan pertanian. Hanya 5 tahun sekali kita rasa banjir akan berlaku. Tapi kawasan pertanian tak ada masalah. Kalau air naik sedikit pun kita boleh kawal pintu air dan sebagainya. So yang jadi masalahnya ialah yang sepatutnya 10 tu jadi, yang sepatutnya 20 tu jadi 5. Contohnya ialah pengairan di bandar. Sepatutnya saliran di bandar, bukan pengairan, saliran di bandar. Drainage system di kawasan bandar yang sepatutnya mereka bentuk 20 ARI, kita reka bentuk 10. Ada orang tu boleh tipu-tipu lagi boleh bentuk 5. Ya, sebab tu rumah tu kita dapati padat. Kawasan tu tak ada longkang. Longkang ada pun longkang sangat seni, sangat sempit, walaupun dalam. Ya, kadang-kadang bila dalam dan sempit itu, apabila berlaku air yang laju, air tu tak sempat masuk dalam longkang tersebut. Ya, kita perlukan kelebaran tertentu. Tapi disebabkan oleh nak mengurangkan kelebaran longkang itu untuk memberi kelebaran pada rumah untuk dijual, dan akhirnya ni yang berlaku. Tapi dalam isu sebegini, seperti apa yang Datuk Seri sebut, apakah KASA tidak ada kuasa langsung sebenarnya? Kita tidak ada tu sebab kita hanya di peringkat penguatkuasaan di peringkat kerajaan tempatan. Kita ada garis panduan tertentu, tetapi itu bukan perundangan. Ya, contoh Jabatan Pengairan dan Saliran ni tak ada akta yang dia kuatkuasakan. Hanya dijadikan sebagai rujukan dan boleh tidak diterima. Nah, itu yang isunya. Jadi banyak perbahasan berlaku di peringkat pelaksanaan, di mana ketika sesuatu projek pembangunan itu dikemukakan, kita pastikan yang contohnya ARI-nya 20 tahun. Tapi disebabkan oleh sesuatu keperluan dan sebagainya jadi 10. Jadi telah berkurang sebanyak setengah. Dan JPS bukan agensi yang memberikan kelulusan. Ya. Sebagai orang yang berpengalaman dalam bidang inilah Datuk Seri, apakah Datuk Seri sendiri dan bersama dengan KASA secara amnya sering mengadakan perundingan misalnya dengan kerajaan-kerajaan negeri, ataupun adakah kerajaan negeri sendiri menjemput KASA sendiri untuk memberi pendapat dan juga pandangan dalam usaha untuk mengatasi masalah ini? Dia ada dua perkara di sini. Satu, kadang-kadang benda yang kita sebutkan ini sangat teknikal. Jadi apabila kita bincang dengan pelbagai pihak tu, dia anggap sebagai perbincangan teknikal. Dan biasanya mereka yang terlibat dalam perbincangan teknikal ni bukanlah mereka yang berada pada kedudukan yang menentukan dasar. Mereka ni ada teknik jawatankuasa tertentu, jawatankuasa teknikal yang disebabkan oleh mungkin kerana deliberation kita, perbahasan kita itu terlampau rumit dan menyebabkan kita hilang dalam kerumitan itulah. Jadi saya pun dah minta supaya dipermudahkan perbincangan tu. Jangan sebut tentang ARI ni, kita sebut tentang keluasan longkang. Berapa lebar longkang, berapa dalam longkang. Jadi orang faham. Kalau kita sebut ARI ni, orang tak faham. Ya, dan siang tadi pun kita bincang dengan ARI yang saya sebutkan. ARI ini ada dua, satu reka bentuk, satu lagi taburan hujan. Jadi kadang-kadang bagi mereka yang tidak belajar betul bidang ini agak menyukarkan. Tapi persoalannya yang penting sekali di sini bagi saya ialah kita mesti dapat kemudahan yang terbaik. Kita jangan compromise dengan kemudahan sehingga menyebabkan risiko, sehingga mengundang risiko. Itu yang saya nak sebutkan. Ya, kita tak boleh disebabkan oleh kita nak lebih, kata contohnya 3 bahu rumah di satu deretan, itu kita terpaksa mengorbankan kepentingan awam. Secara seriusnya lah Datuk Seri, apa yang berlaku di
Selangor, apa yang berlaku di Pahang khususnya lah. Apa masalah sebenarnya? Ya, Pahang dan Selangor dua benda yang berbeza. Okay. Jadi yang di Pahang itu semasa tinjauan udara saya semalam dengan menteri yang bertanggungjawab terhadap hal-hal risiko bencana ni, kita telah dapati bahawa disebabkan oleh hujan yang lebat di Raub dan di hulu Sungai Pahang itu menyebabkan aliran utama daripada Lipis itu sangat besar berbanding dengan air yang keluar daripada Sungai Semantan. Okay. Sungai Semantan ni terletak mentakap dan terletaknya Temeloh. Ya, jadi yang tenggelam ni mentakap, bukan Temeloh. Temeloh itu dekat dengan sungai besar, Sungai Pahang tu, yang airnya sangat deras dan sebagainya. Jadi air Sungai Semantan ni kecil je. Kalau kita tengok tu pendek dan kecil. Jadi apabila pendek dan kecil, tetapi taburan hujan di hulunya sangat besar. Yang saya sebutkan tadi 883 tadi. Jadi air itu tak boleh masuk ke sungai yang laju arusnya itu, yang sungai besar tu. Jadi air itu perlahan bila masuk. Jadi yang menyebabkan mentakap itu ditenggelami sehingga bergenangan sekarang ni lebih daripada seminggu, besar kemungkinannya disebabkan oleh air itu tak boleh deras keluar ke Sungai Pahang. Dia tergendala disebabkan oleh arus yang sangat laju dan besar daripada hulu, daripada Lipis lah khususnya, turun ke bawah. Yang di Selangor ni? Yang Selangor ni air bergenangan. Air ni tak boleh keluar daripada kawasan tertentu. Contohnya di Canggang. Saya sebutkan tadi Bukit Canggang itu apabila air melempah di situ dan air itu tak boleh masuk ke dalam Sungai Langat disebabkan oleh Sungai Langat itu lebih tinggi daripada kampung itu. Jadi akhirnya air itu bergenangan di situ. Sebab itulah kita menggunakan kaedah terusan, kita simpan air dalam terusan. Sebab air itu tak boleh masuk ke sungai. Jadi alhamdulillah dalam tempoh tengok gambar kita ni, ini ketika kami datang pada hari Jumaat, hari Rabu, hari Kamis ni. Jadi dan itu proses apa yang tadi? Ini proses untuk menghasilkan uap tersebut. Kita menggunakan pump. Jadi ini uapnya. Jadikan kita panggil evaporator. Ya, kita pasang 5. Ini adalah kaedah di mana jadi air itu bukan lagi kita alirkan ke sungai ataupun kita alirkan ke terusan. Air itu kita jadikan sebagai uap. Secara tak langsung ini akan jadi satu alternatif pada kita lah. Setakat ni apakah Datuk Seri berpuas hati dengan teknologi yang digunakan ini? Ini peringkat, saya fikir ini second version. Sekarang ni kita dari masa ke semasa kita akan improve. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Selangor yang memberikan peluang kepada kita untuk bina terusan buat 2-3 perkara yang berkaitan dengan inovasi itulah. Dan alhamdulillah lebih kurang 24 jam air di kawasan tersebut yang membabitkan 168 buah rumah telah surut lah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, tadi Datuk Seri sebut tentang banjir yang berlaku di Bukit Canggang. Itu pun yang kita lihat gambar di Bukit Canggang. Ya, dan sesungguhnya lah kita juga merasa amat duka cita sebenarnya Datuk Seri, kerana kami difahamkan bahawa salah seorang sukarelawan khidmat Malaysia negeri Johor telah pun meninggal dunia ketika melakukan kerja-kerja sukarelawan di Bukit Canggang. Jadi kita mengucapkan takziah lah kepada keluarga Tuan Ahmad Zaki bin Mahbah yang merupakan Komandan Jabatan Amal Malaysia ataupun JM. Jadi semoga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya. Apapun, kita akan berehat dulu buat seketika. Datuk Seri, kita akan kembali semula sebentar saja lagi. Kita rehat dulu. Saya berada di Bukit Canggang bersama dengan pegawai kanan daripada JPS dan Kementerian. Kita akan korek semua sekali laluan-laluan yang menyekat aliran air, terutamanya laluan yang dibina oleh penduduk sendiri. Ini sebagai contohlah, kawasan sini banjir disebabkan oleh ada laluan di sana. Jadi hari ini kita akan clearkan laluan tu. Ya, semua laluan tu akan kita tebuk dan akan kita musnahkan supaya laluan air. Dan di hujung sana kita akan ada pipe
dan pam yang akan pam air ini keluar. Dan kita akan buat terusan di ujung sana supaya air itu akan berkumpul di situlah, tak berkumpul di kawasan perumahan. Ya, terima kasih. Baik, menarik. Jadi setakat ini apakah operasi yang Datuk Seri dan rakan-rakan di KASA lakukan sudah pun membuahkan hasil yang memang diharapkan sebenarnya? Dalam tempoh 6 hari ini kita telah buat 2 operasi yang saya fikir ada kelainan sedikit berbanding dengan operasi-operasi biasa. Satu di Taman Seri Muda tu, kita juga telah menjalankan operasi yang saya fikir di luar daripada konvensional yang biasa dilakukanlah. Bila Datuk Seri sebut tentang Taman Seri Muda di Shah Alam ni, ada juga yang mengatakan bahawa mereka menyalahkan Jabatan Pengairan dan Saliran ataupun GPS berkenaan. Dikatakan bahawa berlaku kerosakan pam air yang tak diuruskan di sungai berhampiran. Jadi sejauh mana betul ataupun tidak? Terima kasih. Untuk makluman, GPS ni terbagi kepada 2. Satu GPS Malaysia, satu lagi GPS negeri. GPS negeri ini dibayar gaji oleh kerajaan negeri, termasuklah semua pegawai-pegawainya. Jadi dari segi organisasinya, mereka ni melapor kepada kerajaan negeri, kepada SUK. Jadi kalau saya nak berhubung dengan GPS negeri itu, saya kena berhubung dengan kerajaan negeri. Saya sama ada melalui Menteri Besar ataupun SUK. Saya tak boleh bagi pengarahan dan sebagainya. Kita bekerjasama dengan cukup baik dengan mereka, dan mereka selalu berhubung dengan kita, dan dalam konteks Bukit Canggang dan Seri Muda ni pun kita erat sekali kerjasama. Itu dari segi organisasi. Ya, jadi banyak orang ingatkan GPS negeri sama dengan GPS Malaysia. Tidak. Ya, mereka ni digaji oleh kerajaan negeri. Bukan saja di Selangor, di semualah. Ya. Dia berbeza dengan sekolah. Sekolah tu seluruhnya di bawah sebuah kementerian, dan semua pegawai itu bukan pegawai negeri, pegawai kementerian berkenaan. Jadi dalam konteks GPS itulah mungkin ada kelainan sedikit dari segi cara pengurusan. Jadi bila orang kata GPS dan sebagainya, saya fikir kena lebih berhematlah dari segi maksud itu. Sebab GPS yang dimaksudkan itu, saya tak tahu GPS mana, sesuatu aset air itu terbagi kepada 2. Satu yang dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan. Kalau Kerajaan Persekutuan bina, serahkan kepada GPS negeri. Ya, dan penyelenggaraan tu GPS negeri lah. Ya. Dari masa ke semasa, walaupun ada perbezaan di kalangan pegawai-pegawai GPS ni, mereka berinteraksi, bekerja sama dengan cukup baik lah. Jadi sehingga kan orang tak tahu yang mereka sebenarnya ada dua organisasi yang bukan satu skim perjawatan. Kalau begitu situasinya, Datuk Seri, apakah Datuk Seri secara ikhlas memikirkan bahawa mungkin kerajaan juga harus memikirkan secara serius untuk menyatukan GPS ini supaya berada di bawah satu pentadbiran? Itu melibatkan Perlembagaan Persekutuan, sebab sumber air di bawah kerajaan negeri. Perkhidmatan air di bawah Kerajaan Persekutuan. Ya, itu sangat perlu, saya fikir lebih jelas dari segi deliberation kita. Berkaitan dengan soalan tu menyalahkan GPS dan sebagainya, saya fikir pada ketika tu elektrik tak ada, tenaga elektrik tak ada, jadi keseluruhan tenaga elektrik tidak ada. Banyak pihak mengatakan yang GPS menghadapi kerosakan peralatan, bukan kerosakan peralatan, kebetulan nak tambah satu unit pump, bukan satu unit pump, satu aset lagi yang bernilai 10 juta yang dalam proses untuk dibina, baru 4% siap. So apa yang berlaku ialah yang itu tak siap lagi, tapi yang dah sedia ada tu tidak mencukupi dan agak lama. Itu yang dibaiki tu, ya. Dan dibaiki ni disebabkan oleh masalah banjir tersebut lah. Elektrik tak ada ketika banjir tersebut dan sebagainya. Kalau kita pergi kat situ, kita dapat banyak sekali sampah. Saya pergi, ya Allah, saya kata, sehingga kan saya pulang menulis puisi tentang sampah. Ya, sebab saya terperanjat tengok sampah yang begitu banyak. Bila macam tu, kita nak bawa air tersebut,
sampah tersumbat. Dan setiap kali ada proses pembersihan berlakulah untuk membolehkan kita mengalirkan air. Kita tak nak mengalirkan sampah, kita nak mengalirkan air keluar daripada kawasan tu. Tapi sebabkan oleh sampah terlampau banyak, ini akan menjejaskan proses mana-mana teknologi pun. Kalau kita lambatkan dengan sampah yang banyak, akhirnya teknologi tersebut akan mudah rosak. Bagaimana masalah sampah yang begitu banyak sekali? Berapa lama yang diperlukan, masa yang diperlukan nak membersihkan kena sampah? Buanglah sampah tu dulu. Aduh, berapa lama tu? Wallahualam, saya pun tak tahu. Tapi yang saya nak jelaskan, masyarakat kita harus lebih sensitif kepada sampah. Saya sebutkan ini banyak kali. Mungkin kalaulah di kalangan keluarga saya tu mungkin agak agak keterlaluan kadang-kadang saya bagi penekanan pada sampah ini. Contohnya kita kementerian perkenalkan aktiviti yang kita panggil kudah, kutip sampah sambil beriadah. Sebab terlampau banyak sampah, kita tak boleh mengharapkan sangat orang datang untuk pekerja datang untuk membersihkan sampah. Kadang pekerja itu datang, spesifikasinya ialah mengutip sampah di tempat pembuangan sampah yang ditetapkan dan mestilah dalam plastik ataupun dikumpulkan di satu penjuru. Tempat lain dia tak kutip, contohnya. Akhirnya masih berlaku. Saya nak sebutkan, ini ada satu insiden. Ini mudah saja, di mana sampah ini tersangkut di tepi-tepi longkang ini dan menyebabkan longkang tersumbat. Bila longkang tersumbat, air ini di satu persimpangan ataupun di satu selekoh. Dan sebelum pekerja ini datang untuk mengeluarkan sampah itu, kawasan ini ditenggelami oleh air. Jadi kita pun kata banjir kilat. Sebenarnya bukan banjir kilat, sebab dipenuhi dengan sampah yang tak ataupun pasir yang tak dikutip. Dan saya pernah mengutip di berhampiran rumah saya, kira 50 meter, 100 meter pada rumah saya, jumlah plastik dan sampah-sampah yang kami plastik lah, botol plastik dan sebagainya, dalam longkang yang sepanjang kira-kira 15 kaki macam tu, dan itu juga longkang yang besar yang berhampiran tu, kira-kira 10 plastik hitam tu, banyaknya. Jadi saya dapati setiap kali hujan sedikit, kawasan itu ada air, bergenangan air. Dan kita tak boleh kata masalah banjir. Masalahnya ialah air tidak boleh keluar daripada kawasan tu disebabkan longkang tidak berperanan. Dan peranan ini kita harus ingat, bukan ialah walaupun ada pihak berkuasa yang melaksanakannya, tapi kalau kita tidak bersuara, kita tidak meminta supaya diselesaikan, akhir jadi begitu saja. Saya sebutkan dalam 15 kaki, kemudian sana 10 kaki, sini 10 kaki, lebih kurang dalam 35 kaki ke longkang, 10 plastik hitam. Dan ini yang menyebabkan di seleko, di tempat pinggir jalan lah biasanya. Dan jangan tanya saya siapa yang bertanggungjawab menguruskan longkang tersebut, sebab sistem saliran di Malaysia ni diuruskan oleh 6 agensi. Longkang di tepi jalan, sama ada pihak yang membuat jalan tersebut, sama ada JKR ke, Lembaga Lebuh Raya ke, ataupun majlis yang buat jalan tu, mereka bina untuk tujuan tersebut. Saya teringat bila Datuk Seri sebut tentang plastik ni lah, dan masa saya berbual dengan Yang Berhormat Menteri Kasar sendiri ketika datang ke studio ni pun, dia ada bercakap tentang kempen penggunaan plastik sekali guna. Dan apakah kempen ini berkesan ataupun sebenarnya bagaimana? Saya dapati kita telah bermula dan cukup baik. Saya fikir di banyak tempat sekarang ni masyarakat dah memilih tidak menggunakan botol plastik. Kabinet sendiri, mesyuarat yang dihadiri oleh Perdana Menteri dan ahli kabinet diarahkan supaya tidak dihidangkan dengan plastik, botol plastik. Jadi persoalannya, kalau tak botol plastik, mana nak dapat air tu? Ini sangat penting. Kita jangan beli botol yang kecil. Yang botol kecil ini biasanya dibuang. Dan biasanya botol kecil ni sama ada melalui proses yang sempurna ataupun sebaliknya. Tapi kalau kita beli botol yang besar ataupun tong yang besar tu biasanya
mereka yang menguruskan ataupun menjual air ni akan ambil balik. Jadi secara tak langsung kita akan mengurangkan plastik yang dibuang sekali guna. Pada masa yang sama, baru-baru ni Kabinet telah bersetuju untuk kita pergi satu dasar kita pada dasar tidak menggunakan plastik sekali guna. Menjelang tahun 2030 nanti mudah-mudahan kita dapat capai di Malaysia ni tak ada lagi plastik sekali guna. Banyaklah perkara yang kita buat, contohnya ialah akan datang dan tempoh yang terdekat ni kita akan buat bahasa Inggerisnya Extended Producer Responsibility, EPR. Maknanya kalaulah kita beli plastik itu, botol minuman ke, ada charge kepada minuman tu 10 sen ke dan sebagainya. Jadi tak ada nilai kepada botol tu. Dan bila botol tu kita pulangkan, kita dapat beli 10 sen. Dan ni secara tak langsung kalau orang kutip 100 botol, 200 botol, itu di Indonesia sebagai contohnya. Di Bali dia orang buat program di Indonesia, jangan pergi jauh-jauh. Di Indonesia, di Surabaya, nak naik bas yang besar, naik bas yang dalam bandar Surabaya tu boleh dibayar dengan 4 botol. Plastik. Botol yang besar tu, kalau botol kecil 10. Kita pun patut buat di sini. Sebab nilai telah diberi. Sebab pada botol tu telah diberi nilai, kata contoh 10 sen. Jadi kalau kita ada 10 botol plastik, mana RM1 lah. Ya, betul. Okey, satu lagi isu. Ini a bit sensitif barangkali lah Datuk Seri, tapi dimainkan dengan begitu meluas sekali juga, terutamanya dalam media sosial. Dakwaan mengenai kononnya kembali semula kepada Taman Seri Muda lah. Dulu dikatakan kawasan ini sebenarnya direserve untuk jadikan sebagai kawasan untuk water retention, tetapi kemudiannya terutamanya untuk air banjir lah, tetapi kemudiannya dijual untuk dijadikan projek perumahan. Jadi apakah KASA boleh mengesahkan? Itu saya tak boleh nak kesahkanlah sebab kita tak terlibat dalam proses itu. Katanya lebih kurang dalam 40 tahun yang lalu. Jadi kita pun tak ada rekod-rekod yang berkaitan. Seandainya itulah yang betul, itu yang saya sebutkan tadi. Dia ada dua cara, satu lokasi, yang kedua spesifikasi. Kalau kita tak dapat mengatasi melalui lokasi, kita go on spesifikasi. Maknanya di kawasan tersebut ARI-nya bukan 100, mungkin 250. Kalau 250 kawasan tu berada dalam kawasan yang selamat. Contohnya di Belanda. Belanda ni berada di bawah air. Ya, mereka menggunakan reka bentuk ARI-nya bukan 200, 1,200. Ya, sebab itulah dia punya dike sangat tinggi. Dan persoalannya 100 ke 200 ke 1,200 ke, dia membabitkan kos. Ya, dan kosnya biasanya kalau 100 tu, katalah nilai 100 tu kosnya ialah 10 juta untuk buat. Kalaulah kita jadikan 200 tu mungkin jadi 20 juta. Ya, kalau 1,000 tu jadi 120 juta. Contohnya lah. Okey, satu lagi isu juga dibangkitkan apabila berlakunya banjir, terutamanya pada hari pertama itulah, pada hari Sabtu yang lalu. Dikatakan bahawa timbul keadaan yang agak kelam kabut, kurangnya koordinasi di antara kementerian-kementerian yang terlibat, agensi-agensi yang juga terlibat. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat? Kami bersedia amaran hujan lebat. Kita bukan amaran banjir, amaran hujan lebat. Itu telah dikeluarkan pada 12 hari bulan. Kita mesti tahu bagaimana ataupun Jabatan Meteorologi ini berfungsi. MET ini berfungsi menggunakan ramalan. Ramalan ini menggunakan 5 model mathematics. Bukannya menggunakan radar, model matematik yang daripada Amerika, daripada Jepun, United Kingdom, Eropah dan Malaysia. Jadi kita gunakan 5 ni, kita tengok bagaimana, dan biasanya tepatlah. Ramalan-ramalan ni biasanya tepat. Kalau ada pun sedikit saja. Selepas kita buat ramalan tu, sebelum kejadian tu kita ada di Malaysia sekarang ni ada 11 radar pencerap di tanah, di daratan lah. 5 di Sabah Sarawak dan 6 di Semenanjung. Dan radar ini boleh mengesan 250 km radius. Jadi secara tak langsung kita boleh mencerapi apa perkembangan yang berlaku. Dan sebab itulah
kita tengah tambah 8 lagi. Yang insya-Allah tahun depan, tahun 2020, patutnya tahun 2022 ni siap. 2021 bahkan oleh COVID dan sebagainya, commission tu tak boleh dibuat lah. Jadi commissioning tu akan buat tahun depan. So apa yang saya sebutkan, selepas daripada kita buat model matematik itu, kita akan lihat pencerapan daripada bawah. Pencerapan bawah yang tepat, sebab di bawah ni kita dapat tentukan hujan tak hujan dan sebagainya secara lebih tepat lah. Yang atas tu biasanya menggunakan satellite image dan sebagainya yang mungkin tak begitu tepat. Ada orang menggunakan radar, data radar tu sebahagian boleh diakses. Tentu ada 2-3 orang yang mungkin belajar bidang tu, dia beritahu okey sekarang ni besok hujan dan sebagainya. Itu adalah berdasarkan pada permodelan matematik. Tapi itu saja tak cukup, kita mesti ada pencerap di bawah after radar bumi itu. Dan itu yang sangat penting yang kita ada. Itu yang dijalankan oleh MET lah. Dan macam-macam peralatan digunakan untuk ni. Saya tak nak ceritalah dari segi prosesnya sangat detail. Tapi apa yang saya sebutkan, bahawa tak mudah untuk mengatakan bahawa kita tak memberikan amaran. Cuma mungkin saya sebutkan tadilah, bila amaran cuaca orang kita pandang ringan, kata besok hujan. Okey, boleh kita sebut tentang isu ni. Ramalan yang dibuat juga bahawa mungkin di penghujung bulan ini 27-28 di Sabah dan Sarawak. Ya, hujan lebat ya, hujan lebat. Jadi mungkin nasihat dan juga saya bukan nasihat saya lah, kita tengok yang ada authority itu ialah Ketua Pengarah Meteorologi, dia telah memberikan amaran. Amaran meteorologi ni serupa juga macam amaran doktor. Makan gula banyak boleh menyebabkan kencing manis, bahaya, menyebabkan kronik dan boleh kaki dipotong. Tapi orang makan minum juga gula. Ya, itu amaran pakar ni biasa dianggap sebagai amaran yang tidak boleh boleh dikesampingkan. Itu isunya. Jadi apabila ramalan itu dibuat, memang telah dimaklumkan kepada agensi-agensi. Ya, saya tak nak menyalahkan mana-mana pihak, sebab saya fikir masing-masing ada pendapat, masing-masing ada keputusan masing-masing. Tapi yang penting bagi kita, selepas perkara tersebut berlaku, bagaimana kita nak mengatasinya. Ya, jadi kita moving forward lah. Jangan kita cerita benda lama, benda yang kita tak boleh belajar. Sebab itulah saya rasa contoh macam kita, why not kita belajar daripada insiden ini, macam mana nak menghadapi risiko, bagaimana kita nak ada inovasi supaya kita terkehadapan, bagaimana nanti teknologi yang kita ada, kemahiran yang kita ada tu, kita menjadi rujukan dan negara kita menjadi negara yang boleh menawarkan perkhidmatan kepakaran dan teknologi untuk negara-negara lain juga. Jadi this is moving forward. Macam Jepun contohnya kan. Jepun dah negara bencana. Tak ada satu bencana pun yang tak berlaku kat Jepun. Ya, tsunami itu, perkataan tsunami itu sendiri adalah perkataan Japanese, perkataan bahasa Jepun. Gempa bumi hampir setiap hari. Ya, hujan lebat, taufan apa semua tu hari-hari berlaku. Bukan hari-hari lah, maknanya bencana tu sentiasa berlaku. Tapi mereka belajar daripada peristiwa tu. Jadi sebagai sebuah bangsa, keluarga Malaysia, saya fikir kita kena moving forward. Ya, of course kesalahan tu memang berlaku dan kita harus belajar apa kesalahan tu. Mereka yang didapati melakukan kesalahan perlu diberikan kata putus dan tindakan tertentu lah. Tapi yang penting ialah kita moving forward. Dan apa benda yang berlaku, this is what we need to learn from. Dan saya juga percaya bahawa KASA juga sebenarnya telah banyak belajar daripada apa yang berlaku, dan KASA juga tentunya melihat kehadapan sekarang ini. Jadi apakah Datuk Seri boleh memberi keyakinan kepada rakyat bahawa KASA akan terus memperkenalkan mengambil inovasi, langkah-langkah yang lebih efektif dalam usaha menghadapi. Ada 3 perkara yang akan kita buat sebagaimana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ketika Majlis Air Negara tu. Pertama sekali kita akan usahakan untuk merangka Akta Adaptasi Perubahan Iklim. Ya, jadi isu ni berkaitan dengan perubahan iklim. Jadi adaptasi itu kalau selama ni garis panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran tu boleh diambil ataupun tak diambil, ikut kesesuaian, mana yang nak diambil. Tapi akan datang adaptasi ini, adaptasi perubahan iklim ini adalah satu kewajipan lah, spesifikasi tertentu, dan dia akan menentukan harga tanah, harga tanah dan sebagainya.
Kalau tak meet the standard, kita akan kata ini tidak memenuhi spesifikasi adaptasi perubahan iklim. Jadi apa-apa perubahan iklim, hujan, banjir, tanah runtuh dan sebagainya. So itu adalah risiko yang terpaksa dihadapi oleh mereka yang tidak mengambil kira faktor ini. Itu dari segi perundangan. Sekarang ni saya dapati sebahagian besar daripada apa yang disyaratkan itu tidak sepenuhnya diikuti. Nah, itu yang isunya. Contohnya longkangnya 5 kaki. Contohnya lah 5 kaki besar, 10 kaki dalam. Orang yang ambil 4 kaki, 8 kaki. Jadi secara tak langsung ada risiko untuk kita berbuat demikian. Memanglah jarang berlaku. Dalam reka bentuk kita pun 1 dalam 50 tahun. Ya. Jadi orang kata 1 50 tahun tak apalah, rumah ni pun by then dah tak ada lagi contohnya. Tapi kalau lah 1 dan 50 tahun tu berlaku pada tahun ke-5, ada tahun ke-10, bagaimana? Ya, perkara tersebut harus kita perhatikan. Yang kedua, yang saya fikir yang juga penting bagi kita ialah kita nak pastikan bahawa jentera kita di peringkat negeri dan di peringkat persekutuan ini lebih mantap. Contohnya sekarang ni pegawai-pegawai JPS yang ada di negeri-negeri ini yang menjaga daerah itu grade mereka grade 41, grade 44. Bayangkan yang jaga Hulu Langat daripada Bangi sampai ke Ampang grade 41. Ya, dia seorang aja jurutera pengairan dan saliran. Jadi saya fikir saya sendiri pun bila melihat skop kerjanya itu terlampau besar. Bukan saja nak meluluskan reka bentuk, nak pastikan yang kemudahan-kemudahan itu dapat diselenggara dengan baik, di-banner dengan baik, proposal cadangan perlu dibuat setiap masa. Jadi dengan seorang sahaja pegawai grade 41 ataupun berdua lah, sebahagian tempat tu berdua, tak memadai. Contohnya di Kedah, di Merbuk, di Baling dan di Sik, seorang saja jurutera daerah yang jaga pengairan dan saliran. 3 daerah jaga. Di situlah nak jaga banjir, di situ. Jadi saya fikir ini perkara-perkara yang fundamental untuk kita selesaikan. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam beberapa perbincangan kami menyebutkan perkara ini harus dilihat baliklah. Ya, dan walaupun mereka ni adalah jawatan di peringkat negeri, tetapi apabila pencen besok, mereka dapat pencen daripada kerajaan persekutuan. Jadi kita pastikan yang cukup mereka yang dipertanggungjawabkan. Yang ketiganya, kita rakyatkan, kita mesrakan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, cara pencegahan banjir dan sebagainya kepada masyarakat kita dengan pelbagai cara, dengan puisi, dengan aktiviti kudah, kutip sampah sambil beriadah dan sebagainya. Jadi tak ganjil. Sebab contoh kat Jepun kan, setiap tahun ada hari tertentu yang hampir seluruh penduduk Jepun turun ke sungai, menghargai sungai, kutip sampah, bawa penyapu dan sebagainya. Saya lupa hari apa, tapi hari Sabtu. Itu yang menarik. Ya. Okey, baik, kita hampir-hampir ke penghujung sebenarnya Datuk Seri, dan saya tahu saya juga mengucapkan terima kasih kerana mendapat buku ini, iaitu kumpulan puisi dari penjuru sofa, sesuatu yang cukup tentunya cukup menarik sebenarnya. Dan saya difahamkan Datuk Seri juga di penghujung ruang bicara ini ingin menyampaikan puisi, antara puisi yang terdapat dalam buku ini, iaitu dari penjuru sofa. Silakan. Ya, puisi ini di kumpulan puisi terbitkan oleh Dewan Bahasa Pustaka, baru terbitkan saya fikir beberapa minggu yang lalu. Saya nak membaca satu puisi yang berjudul Air Melimpah, halaman ke-11. Saya bacakan sebahagian. Bumi ini cukup segalanya. Sepanjang tahun hujan mencurah. Ketika air hujan, air melempah, perlu takungan segera ditadah. Ketika tengkujuh air meruah, perlu saliran penebat bah. Bumi ini cukup segalanya jika dibangunkan secara mampan dengan sioman. Menarik.
Apa yang mengilhamkan apa ni? Datuk Seri? Ya, ketika tu ada, saya tulis puisi ni, ada negeri yang tak cukup air. Pada masa yang sama ada negeri yang banjir ketika tu. Saya tulis Januari tahun 2000, awal tahun ni lah. Okey. Baik, Datuk Seri, sebelum kita berpisah, saya juga beri ruang dan juga peluang Datuk Seri. Besok rakan-rakan kita yang beragama Kristian akan menyambut hari Natal ataupun hari Christmas. Mungkin saya mengucapkan selamat menyambut hari Natal kepada penganut agama Kristian, kepada mereka yang keseluruhan keluarga Malaysia, menjadikan hari ini sebagai hari kita memahami tentang kepelbagaian, dan kita juga mesti tahu bahawa kita berada dalam satu negara yang destinasinya serupa, menjadikan negara yang lebih maju, lebih mantap, menjadikan peristiwa 18 Disember 2021 banjir besar yang berlaku ini sebagai titik tolak untuk kita menjadi semakin cakna, semakin pandai, semakin bijak untuk menguruskan banjir. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Seri Engineer Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun KASA, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Banyak juga yang saya ketahui, banyak juga yang saya pelajari sebenarnya, dan kita harap daripada penjelasan yang diberikan oleh yang berbahagia Datuk Seri Dr. Zaini Ujang, banyak sebenarnya memberi kita satu gambaran yang lebih jelas berkaitan dengan bencana banjir yang dialami oleh kita ketika ini. Apa-apa pun kepada mangsa-mangsa banjir, bersabarlah dan teruslah mengambil langkah-langkah dalam usaha untuk memulihkan semula kehidupan anda. Terima kasih kepada anda menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan insyaAllah Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.